أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi 'ulumihi fi darin amin. Kitab Idaman Penuntut, muka surat 127, kitab Jawi, kitab Melayu. 66. Okey. Masuk kita pada tajuk zakat biji-bijian dan buah-buahan. Dia satu kategori. Bagaimana telah dinyatakan di awal bab zakat lah, bahawa biji-bijian itu ialah makanan asasi. Bukan semua jenis bijian lah. Jadi kalau kacang hijau tu, dia tak masuk asasi bagi negeri kita. Okey. Buat mengenyangkan. Makanan asasi ni mana kalau makan kenyang. Zaman Jepun dulu orang makan ubi kayu. Itu tak masuk asasi tu. Walaupun dia ada kanji. Dia ubi, dia tak masuk dalam bijian. Dia makan ketika sesak, tak boleh lah. Kalau ada pilihan lain, orang pilih lain lagi. Seperti gandum. Gandum masuk zakat. Beras, pulut, suji ni tepung apa, jagung, kacang tanah. Kacang tanah tu masuk zakat bagi orang Sudan makan kacang tanah. Orang Arab kacang poi, Arab Mesir yang kuat makan kacang full, orang Mesir. Kacang soya, dia tulis kacang soya bean. Lagi siapa baca kitab Jawi duk pening tu. Melayu cakap campur Arab, campur orang putih. Cakap Melayu campur orang putih. Kacang soya bean, dah kacang bean lagi. Kacang soya atau soya bean. Kacang putih, kacang kuda. Ini kacang putih. Kacang sepat termasuk, dia macam pul. Kacang sepat tu kacang poi, full masri dan seumpamanya. Tapi orang Arab pun dia tak makan kacang tu je, dia makan dengan roti. Sekarang ni dia buat lauk. Tapi bagi dia, makan kacang tu dah kenyang. Syarat wajib zakat pada biji-bijian ini ada 3 perkara syaratnya. Pertama, ditanam oleh manusia. Kalau dia tumbuh sendiri, tak wajib zakat. Walaupun di tanah kita, dia tak syarat tanah. Walaupun hasilnya dijual. Yang kedua, makanan asasi yang boleh tahan. Makanan yang tak boleh tahan, tak masuk lah. Disimpan sekurang-kurang setahun. Dia boleh tahan setahun lah. Jangka pendek, jangka hayat dia, yang paling pendek setahun. Bawah pada setahun dikira tak tahan. Fiqah ni dia tepat. Jadi kalau dia ukuran jangka pendek, berapa jangka pendek dia? Setiap bab berbeza-beza lah. Maka dalam menentukan makanan ruji, yang wajib kena zakat adalah yang tahan. Jadi kurma masuk tahan.
Dia dikeringkan dan dia tahan bertahun. Apatah lagi cuaca negeri Arab lagi tahan lah. Kurma dia makin kering. Kita negeri kita pasal lembab basah. Jadi bila basah dia jadi berlapuk kadang-kadang. Sebab negeri. Ketiga, cukup nisab. Tak cukup nisab tak wajib zakat. Itu dah ketetapan syarat dia. Syarat sah, syarat wajib zakat. Okey, berapa nisab dia? Ustaz Sobri lah. Ustaz Sobri tanam pisang tak kena zakat lah. Pisang tu tak masuk mengenyangkan. Maka nisabnya jika sudah dibuang kulit, yakni sudah jadi beras, ialah 5 ausuk. Bukan usak. Bahasa kita baca kitab Jawi dia baca ausuk. 5 ausuk tu kiraan dulu. Yang belum dibuang kulitnya, padi contoh. Padi lah jelas. Sebelum masa kita zakat padi lain, zakat beras lain lah. Dah jadi dibuang kulit jadi beras lah. Atau masih padi kata dia, ialah 10 ausuk. Dia banyak sikit lah sebab kulit tu tak pakai. Orang tak makan kulit tu. Jabatan Agama Johor telah menetapkan zakat padi dan gandum ialah 358 1/3 gantang. 358 gantang campur lagi 1/3. Dulu pakai gantang lagi ni, lama kitab ni. Sekarang mana ada gantang lah. Lebih kurang yang ditetapkan oleh Jabatan Agama Islam Perak pula 1305.60 kilogram. 1305.60 kilogram. Manakala jagung dan kacang soya yang telah dibuang kulit ialah separuhnya. Separuh daripada itulah. Jagung ni memang orang buang lah kulit dia. Okey. Mana beras orang tak, ni dulu dia memang dia timbang padi. Kalau di Kedah pun dia timbang padi. Sekarang ni dia timbang sekali dengan lori lah, tolak dengan apa ni, berat lori tu. Tak tahulah tepat ke tidak. Dia pun kira lori pun berat dengan muatan, berat tanpa muatan lah, berat tanpa muatan. Kena lori tu orang bubuh dengan barang lain lagi, dengan apa, hammer lah, spanner lah, apa semua tu. Susut juga tu. Tapi dia kira tu sekarang ni dia tak ada. Ataupun mungkin akan datang dia ada mesin dia, masuk dalam mesin timbang. Wallahualam lah. Kalau dulu dengan lori-lori kita pun tak masuk bidang tu, tak tahu, wallahualam. Tapi dia akan dizakatkan terus sekarang ni. Mesin padi masuk, kalau tak ada bimbang lah dalam masalah padi ni. Mesin padi masuk, dah masuk dia potong, kemudian bila sampai ke kilang dia timbang dan terus potong zakat. Orang padi ni tak gaduh lah zakat ni lah. Betul, orang pun tak ada nak bagi mupah lah. Tak ada mupah mukui lah. Dulu je lah mupah mukui lah, apa semua lah. Jadi isu jugalah. Duit zakat tu dibayarkan untuk upah mukui. Jadi khilaf ulama' yang kata tidak sah atau sebagainya. Baik, yang dibuang kulit dikira separuh kulit tu. Nilai kulit tadi ni iaitu 179/1/8 gantang. Lebih kurang itulah. Bagi 2 lah. Barang siapa beroleh padi dari perhumaan sebanyak 358 tadi ni, 1/3, 358 gantang 1/3 atau lebih, cukup-cukup pun dah kena zakat. Dan yang telah jadi beras sebanyak 179.1/8 gantang atau lebih
wajib atasnya zakat sebanyak 10% atau harganya. Faham? Yang wajibnya membayar zakat pada mazhab Imam Syafi'i adalah ain harta zakat. Makna kalau beras keluar beras, kalau emas keluar emas. Itu pada mazhab. Tapi oleh kerana zakat ini masuk pada muamalah juga, dia masuk pada masalah harta, kemudian pengurusan, jadi kepayahan, maka kita sebenarnya taklid kepada mazhab Abi Hanifah dalam membayar zakat, iaitu dengan harga. Kebanyakan yang bayar dengan harga lah. Cuma saya tak pasti dalam masalah fidyah sikit dengan masalah fidyah. Okey, pengamatan saya lah dalam pengajian atau sebagainya, dalam kitab-kitab, wallahualam, kalau ada qaul boleh berkongsi. Yang saya faham, fidyah dia tidak ada qaul dalam mazhab Syafi'i macam zakat juga untuk diganti dengan qimah. Jadi fidyah ni dia tak boleh bayar duit. Berbeza dengan masalah zakat, dia ada khilaf. Ya. Dalam masalah fidyah, wallahualam, mazhab lain kita tak gaji. Saya pun tak sempat gaji. Ya, adakah boleh dibayar dengan duit? Tapi saya tengok kebanyakan orang dia ikut fidyah ni ikut zakat. Ya, sebenarnya hukum zakat, hukum fidyah dia tak sama. Jadi pernah juga berbahas perkara yang sama, wallahualam, dengan sahabat kita di Pulau Pinang. Dia kata Jabatan Agama Islam Pulau Pinang keluarkan perintah boleh bayar fidyah dengan duit. Di Perak saya tak perasan lagi, tetapi yang ada di Jabatan Agama Islam Pulau Intan, memang fidyah ni dibayar pada jabatan, kemudian dibayar beras. Setakat ni lah, beras bertimbun. Kalau mula nak puasa tu, dekat nak puasa baru nak teringat bayar fidyah. Fidyah puasa lah selalunya. Penuh jawab agama dengan beras. Maknanya setakat ni Perak belum lagi buat ijtihad boleh bayar dengan duit. Kalau nak bayar dengan duit, kena ijtihad lain, kena fatwa, kena keluarnya dulu, baru boleh kita amalkan. Jadi saya nasihatkan masyarakat kita, selagi belum jumpa fatwa yang mengatakan fidyah boleh dibayar dengan duit, bayar dengan beras dulu. Bayar dengan beras. Sebab kita ambil qaul yang muktamad dalam mazhab. Untuk ibadat ni bukan untuk berseronok. Ya, jadi beras tak jadi masalah. Pasal fidyah ni dia tak banyak. Dia tak macam zakat. Kemudian kita boleh bayar. Simple dia masalah dia tu. Kecuali orang perempuan beranak lah, memang fidyah dia banyak lah. Kalau dia tangguhkan puasanya. Tapi secupak sehari, setahun baru 30 cupak. Itu satu Ramadan. Tak banyak. Satu cupak ulama bahas dalam 600 gram, lebih kurang gitu je. Baru berapa kampit. Jadi ambil kaul yang muktamad, kaul yang kita kata pegang pada mazhab, kita bayar beras. Sebab dia masih lagi mudah. Kalau nak pegang pada bayar duit, wallahualam, kena tengok fatwa. Saya pun tak dan lah, saya tak perasan pun. Bagi kita duk bayar dengan beras. Ada bayar dengan duit. Sebab duit ni kita taklid. Kita taklid pada mazhab Abi Hanifah dalam bab zakat. Bab fidyah nak taklid mana kita tak check tengok. Fidyah, zakat, dia boleh qiyas. Qiyas tak sama sebab bayarannya fidyah, dia beras ya. Makanan ruji. Okey. Atau harganya. Harga tadi maknanya dibayar dengan qimah. Itu taklid pada mazhab yang membenarkan. Tapi oleh kerana benda ni jadi fatwa negeri, dia tak adalah suruh taklid lah. Dia fatwa negeri. Ya. Okey. Lihat peraturan zakat Johor 1962. Tahun bila punya tu? Di bawah Section 6. Fatwa ni dikira macam enactment. Sebenarnya berlaku fatwa ni adalah menarik khilaf. Berlaku khilaf dalam mazhab atau berkhilaf dalam beberapa mazhab. Jadi fungsi fatwa adalah mengfatwakan barang yang ada khilafiyah.
dia akan ditetapkan, maka di-enactment kan. Jadi sebab tu dia ada fasa di bawah B, section 6, dia macam baca undang-undang lah. Jadi kalau kita melanggar fatwa, kadang-kadangnya melanggar enactment dalam segi undang-undang. Dalam segi kita kata mengambil amalan fatwa yang lain daripada fatwa rasmi, ya, dia masuk kira dhaif lah. Untuk kita amal seorang boleh, tak boleh kita wawarkan, tak boleh kita sebarkan. Dia salah segi undang-undang. Hukum syarak, fatwa, ya, ambil mana yang kita kata khilaf, ambil je lah. Sebab tu kalau siapa yang mengamalkan lain daripada mazhab Syafi'i dalam urusan rasmi, tak boleh. Tak boleh. Macam contoh kita katakan, saya bermazhab Hanafi, saya nak buka satu masjid baru atas dasar mazhab Hanafi, boleh berbilang jemaah. Jabatan Agama Islam tak bagi. Enactment ni yang tekan dia ni. Tak ada enactment ni, boleh je bebas dia buat. Dia mazhab dia boleh. Mazhab dia 3 orang boleh sembahyang jemaah lah. Mazhab kita 40. Jadi kalau ada orang kata-kata, contohlah lepas jemaah kan, dia nak buat jemaah 12 orang sebab hari tu PKP 12 orang. Fatwa tu dia dah habis lah, luput. Pasal fatwa tu dibenarkan 12 ketika darurah. Sekarang ni dah boleh berkumpul lebih pada 40, maka tak sah lagi untuk 12 orang. Tak boleh lah nak pakai. Sebab dia dalam enactment dia kira salah. Kalau siapa yang buat kat jemaah 12 orang, dia kata ikut arah itu, salah. Ya, walaupun ada sah ketikanya. Jadi itu dalam bab 12 orang. Okey. Macam ni dalam peraturan ni, sebab dia buat peraturan. Sebab zakat ni melibatkan urusan rasmi kerajaan, di bawah raja lah. Dia bukan bawah pemerintahan politik, dia di bawah pemerintahan raja. Bab agama ni, sebab tu orang politik tak boleh kacau dalam bab zakat. Sebab dia urusan agama. Tara dalam urusan agama apa banyak isu. Banyak isu. Dulu, sekarang ni dia ketat lah. Dulu kes-kes dulu dalam bab zakat ni pun adalah orang-orang yang berkuasa ni, dia selewengkan zakat, larikan zakat, buat belanja lain. Ada yang satu kes tu dibuat pagar bangunan daripada duit zakat. Kemudian dapat tahu diarahkan zakat ni dijaga, dikawal sekarang ni. Dia urusan, bukan urusan Jabatan Agama Islam, dia urusan dia. Maka sebab tu dia dah buat Jabatan Zakat tu. Pengurusan keluarkan zakat kebenaran daripada mufti, jabatan fatwa. Dia tak boleh mudah-mudah lah. Walaupun dia ada jabatan zakat, dia mesti dapat nasihat daripada mufti, sebab dia adalah urusan raja. Tuan-tuan faham? Jabatan Agama Islam ni, Jabatan Agama Islam dia adalah government. Dia bawah kerajaan negeri. Maka dia ada pengarah. Dia ada pengarah. Okey. Zakat sekarang ni swasta, dia CEO. Sekarang ni zakat dan juga wakaf diswastakan. Di Perak pun dia guna CEO. Maka dia bisnes lah. Dia akan cari korek duit. Suruh tuan-tuan bayar zakat. Okey. Kemudian dia ada maib. Maib ni di bawah sultan. Maka jabatan mufti di bawah maib. Dia bukan bawah Jabatan Agama Islam. Tapi bangunan sama. Bangunan tu lah, dia tak buat bangunan baru. Jadi Majlis Agama Islam Perak tak sama dengan Jabatan Agama Islam Perak. Maka segala PTA ni di bawah Jaib. Dia pengurusan. Yang maib Jabatan Mufti. Imam-imam ni pun di bawah Jaib. Ya, imam, guru takmir di bawah Jaib, di bawah pengurusan masjid. Itu di bawah satu unit pengurusan masjid. Sebab tu kita kadang-kadang celaru dalam masalah, kita kadang-kadang kita rujuk pada majlis mufti. Cuma membenarkan tauliah atau sebagainya itu bawah maib. Ya. Kuasa membenarkan mengajar di masjid pun maib, di bawah maib. Tapi yang menguruskan, yang bagi kuasa tu maib, yang menguruskan PTA. PTA dia berkuasa, dia sebab dia jabatan, dia orang government. Dia.
Okey. Jadi enactment ni dibentuk daripada perintah sultan. Sultan sign baru enactment naik. Sultan tak sign tak naik. Maka fatwa ni dah dihimpun, kemudian dipilih. Sultan kata saya nak pilih yang ni, pilih. Baik. Hukum ini semuanya jika biji-bijian itu dijirus dengan air hujan atau dengan air yang mengalir dengan tidak banyak tenaga dan belanja yang mengerjakannya. Maka jika dijirus dengan menggunakan tenaga yang banyak atau belanja yang banyak seperti beli diesel, itu belanja banyak lah, atau kena beli jentera kena bayar bulan, installment, itu dia ambil kira tu. Nescaya wajib zakatnya sebanyak 5% sahaja. Tak tahulah benda ni laksanakan. Tapi kalau saya tengok setakat ni, tadi ni, dia tak hadkan. Dia tak bagi kategori padi yang dibayar dengan cara bayaran upah orang apa semua, tak, dikira satu je. Itu wallahualam lah pelaksanaannya. Tapi kalau ikut hukum dia ada beza tu. Sebab kita pakai mesin bayar. Ya, jiruh. Kalau jenis tanaman yang kena jiruh. Kalau tali air kena bayar juga. Ni kalau lainlah kerajaan yang uruskan jabatan tali air, yang uruskan tali air, yang kita tak kena bayar apa satu. Itu dikira zakat penuh lah. Meracun apa lagi tu dikira lah proses. Bukan senang. Okey. Kata Islam dia tak nak kita beban kan. Kalau ikut gitulah, orang yang bayar zakat ni dia dah hak dia untuk tuntut benda tu. Okey, dan jika sama banyak maka zakatnya tadi sama zakat ialah 7,5% sahaja. Belanja untuk keluarkan benih satu juga. Dikira daripada situ lah. Benih padi kena beli sekarang. Kerja dulu disimpan. Benih padi. Itu urusan tali air. Termasuk jugalah meracun. Dia potong banyak tu, tengok berapa banyak dia dapat daripada padi dan juga daripada keluaran untuk upah dan sebagainya. Dan juga bagaimana telah dinyatakan bahawa buah-buahan itu ialah kurma dan anggur saja. Tadi bijian habis, ni masuk buah-buahan. Jadi bukan semua buah wajib zakat. Musangking tak kena zakat lah, walaupun mahal. Ya. Sebab tak semua orang makan musangking. Orang kecil manis dah tak makan lah. Kemudian dia bukan makan harian. Dia habis sebiji, ada satu apa nama derian atau dalam YouTube tengok tu. Sebiji 250. Gila. Dia kata makan seuleh pun puas. Uleh dia cantik-cantik. Jadi orang makan sekali tu tak makan dah. Sebab tu tak kena zakat. Dan orang kaya derian ni tak sama dengan kaya padi lah. Anggur, kurma dan anggur itu masuk buah yang wajib zakat. Sawit tak wajib. Ada jabatan agama Islam yang kata wajib zakat kurma. Dia bukan masuk buah-buahan, dia masuk harta. Dia sebab dia ambil pada mazhab lain tu, bukan mazhab Syafi'i. Taklid pada mazhab lain. Memang jabatan agama Islam Selangor, wilayah, sawit wajib zakat. Dia bukan tumpu pada mazhab Syafi'i, dia ambil pada mazhab lain, dijadikan enactment dalam negeri. Jadi mematuhi perintah Jabatan Agama Islam kena bayar. Segi patuh pada dia. Pada hukum syarak sebenarnya tak wajib atas mazhab Syafi'i. Jadi kalau tak bayar, tuntutannya adalah kerajaan. Bersalah dengan kerajaan lah. Tapi akhirat tak. Sebab apa? Sawit bukan bayar zakat, wajib zakat. Perak setakat yang saya tahu belum lagi. Tapi kalau tuan-tuan bayar juga, dia terima. Kalau arwah orang tua saya, dia tak bagi. Sebab tak boleh. Dalam mazhab tak boleh. Kami raja nak ambil, tak boleh juga menzalim dengan dia kata. Sebab kita bermazhab Syafi'i, kita sangkakan ramai orang, dia sangkakan dia wajib bayar zakat. Dia bayar atas nama wajib. Kalau dia tahu tak wajib, dia tak bayar. Dia pun bayar jugalah zakat atas nama kata wajib. Jadi takut dia tertipu. Bukan semua orang belajar buat zakat ni.
Jadi tak tahulah, ala kulli hal kita kata berbalik kepada pemerintah lah. Jadi kata wajib, dia nak dia masuk pula enactment tak bayar zakat boleh didakwa, itu dia tanggung lah. Karenanya dia kata dah, kalau tidak kita tak ada sumber zakat. Ini masuk kepada masalah macam lah disokong oleh Yusuf Qaradawi. Sekarang ni fatwa banyak cenderung pada Dr. Yusuf Qaradawi. Jadi dalam masalah muamalah ni, kebanyakan jabatan-jabatan Islam ni bila fatwa nampak sempit, tak boleh nak berjalan, tengok rujuk pada Syekh Yusuf Qaradawi lah. Sebab zakat padi, zakat sawit, atau dan bagai-bagai lah. Sebenarnya dalam mazhab Syafi'i pun boleh. Jadi sebab tu kata orang tu saya, daripada hampa ambil zakat, baik hampa ambil cukai. Cukai ada lagi alasan kita boleh ambil daripada harta orang yang kaya. Ada nas jelas. Tapi kalau dalam bab zakat, ini syarak, kata hukum syarak. Hukum syarak ni tak boleh mandai-mandai, kata. Jadi orang tua saya dulu dia pertahankan lah. Tidak ada zakat sawit, tidak ada zakat pendapatan. Itu memang hujah orang tua saya, sehingga dia buat kata kerja. Dia tak setuju dengan Yusuf Qaradawi lah dalam bab tu. Sebab dia kata kalau kita nak juga ada alasan lain, kita ambil cukai. Cukai tu memang ada qaul dalam mazhab Syafi'i, kita boleh ambil. Tapi kalau kita ambil atas nama zakat, dia kata kita dah buat satu hukum syarak baru dalam mazhab kita. So dia tak wali, dia tak bagi. Dan tuan-tuan boleh rujuk balik fatwa negeri Perak, masih kekal dia, fatwa dia tak boleh hilang, dia enactment. Yang saya bacakan hari itu, pada negeri Perak, zakat pendapatan, duit gaji adalah harta zakat, dan yang wajib zakat. Tetapi kerana dia tidak ada nisab, maka zakat pendapatan tak wajib dalam negeri Perak. Itu sebenarnya kerja yang Allah yarham orang tua saya buat dulu. Dia ada krisis dengan ahli jatuh fatwa, ahli jatuh AJK fatwa. Maka dia buat kerja. Orang tua saya itulah satu kerajinan dia. Bila dia nak tekankan fatwa dia tak setuju, dia buat kerja. Dia suruh tengok rujuk. Orang lain malah dia buat kerja, lain setuju buat dia. Memang banyak 2-3 kata kerja. Cuma kami tak simpul, kami masa dulu tak perasan. Kadang-kadang dia masuk dalam fail, dia simpan gitu. Rekod tu takut tak ada dalam jabatan. Memang saya duduk tengok dia bertelangah menulis. Zaman tu tak ada komputer kan, tulis tangan. Dia tak bawa tangan kosong lah. Sebab dia rujukan dia banyak, kemudian dia tegas, satulah. Jadi sebab tu dia kata kalau nak ambil, boleh, dia kata. Orang kaya-kaya yang gaji 30-40 ribu tu buat ambil cukai, letakkan cukai atas kepala dia. Itu masih lagi boleh dalam hukum syarak. Tapi kalau bubuh zakat dekat dia, jadi kita dah buat satu hukum baru. Zakat ni hukum Tuhan. Yang kata tadi ni, itu masuk pada takzir, hukum pemerintah. Lain, pemerintah dia ada masalah untuk diri dia boleh ambil hukum, buat hukum baru untuk dasar perintah kerajaan, ulul amri. Itu orang yang tak berani nak bermandai-mandai dalam ni lah, bermudah-mudah ambil fatwa. Sebab arwah yang rahim orang tua saya, dia berpandangan seperti mana Imam Haramain dan sebagainya, tidak boleh taklid atau talfiq mazhab bermudah-mudah. Talfiq mazhab tak boleh. Talfiq ni maknanya rasa nak ambil yang ni, ambil yang ni, rasa ni, kecuali dalam keadaan darurat, tak ada jalan keluar, baru dikata tidak bermudah-mudah. Macam kita kata bayar zakat dengan duit, memang tak ada jalan lah. Kalau kita tak amalkan dengan mazhab lain, kita kena bayar berat kerja dia, urusan dia berat, kita tak sanggup, jadi payah. Jadi ada kaul yang kata boleh. Tapi kalau tuan guru pondok dulu, dia tak puas hati juga bayar dengan duit, dia buat tolak beras dengan amil pun. Amil dulu bawa beras pergi rumah orang, buat risip. Punya orang jaga mazhab Syafi'i itu bukan menyusahkan, dia bagi dia senang, bagi dia puas hati. Kalau dia amalkan betul, dia rasa puas, dia tak rasa ragu-ragu, rasa ni. Dia bawa beras.
Buatlah tolak jual beli ya. Tu menunjukkan orang dulu berpegang. Jadi kita tak nak nanti dituntut akhirat esok kamu bermudah-mudah memindah mazhab kerana nak ambil mudah hukum Tuhan. Yang halal diharamkan haram, dihalalkan. Yang wajib tak wajib diwajibkan. Jadi itu dia tak mau tanggung. Banyak ulama mazhab jumhur mazhab Syafi'i, kata sebagai ulama ijma' mazhab Syafi'i, tidak ada talfiq. Tak boleh macam tu. Itu namanya talfiq. Talfiq dengan bermudah-mudah hukumnya haram, ijma'. Dia ada khilaf dalam bab tu. Okey. Buah-buahan yang lain seperti buah durian tak kena lah, terang kita ni. Takut esok ni, oi mana laci. Jual buah kurma kena ke zakat, dia kata. Yang tanam buah kurma jual kat kedai tak kena. Kecuali dia banyak lah berlambak jadi harta perniagaan, dia jadi harta perniagaan. Manggis manggis pun masuk. Rambutan, manggis, durian, semualah. Manggis tak banyak, rambutan yang banyak. Dan lain-lain tidak termasuk dalam golongan ini sebab dia bukan makanan mengenyangkan. Terdesak orang makan lah, tapi bukan untuk mengenyangkan. Hari-hari makan rambutan, mati. Syarat wajib zakatnya adalah Islam. Kafir tak kena zakat. Itu yang kena cukai. Orang kafir dia ambil cukai. Kalau duduk bawah pemerintahan Islam kena ambil cukai. Bagi cukai, kalau dalam undang Islam, cukai kepala lah. Jizyah, cukai kepala. Kemudian merdeka, hamba tak wajib zakat dia. Walaupun dia harta dia tak boleh tasarruf. Milik yang sempurna dan nisab ni milik sempurna, bukan milik pinjam ataupun dia panggil milik sempurna. Kalau milik tak sempurna tak boleh. Milik tam. Jadi timbul masalah dalam bab zakat ni, hati-hati. Banyak soalan orang. Orang yang bagi hutang dengan orang yang pinjam, siapa kena zakat? Dua-dua kena. Dua-dua. Sebab apa? Sebab kaedahnya milik tam. Saya pinjam duit 100,000 daripada seseorang. Okey, 100,000 tu dah masuk zakat lah. Saya simpan selama setahun 100,000, wajib zakat. Tu maksudnya, bukan bila berhutang wajib. Ini pun ada celaru juga ni, celaru. Dia hukumkan zakat harta simpanan sama dengan zakat padi. Terus salah. Pasal dia kata kalau kita ambil hutang kat orang, kita bayar zakat siap-siap, kata dia. Dia bukan pergi mengetam. Yang wajib zakat segera ni mengetam. Tuan-tuan kena ingat tu. Mengetam padi. Dah dapat padi tu pergi bayar zakat. Zakat dulu, baru buat tasarruf benda lain. Kalau berhutang orang, dia bukan mengetam. Dia tak wajib zakat. Tetapi bila disimpan duit tu setahun, tak bayar, tak belanja, maka wajib zakat. Namanya zakat simpanan. Adakah dia milik tam? Ya, milik tam. Sebab dia dapat duit tu terus. Cuma dia kena bayar balik dengan duit lain. Itu nama hutang. Dia boleh belanja 100,000 tu, boleh belanja habis hari tu. Boleh nak tangguh, boleh nak simpan, boleh. Sebab dia berhutang. Aku tak nak pakai, tak simpan kan bayar zakat lah. Siapa suruh hang pinjam ni? Walaupun nama istilah pinjam juga, pinjam ni hutang. Pinjam ya tak boleh. Pinjam bukan milik tam. Pinjam ni dia bukan milik tam. Sewa bukan milik tam. Baik, jadi tu masuk milik tam. Dia pinjam. Kemudian tuan, dia kata untung jabat zakat. Tuan yang bagi hutang, harta yang ada pada tangan orang tu yang akan bagi balik dekat dia, milik tam ke tak? Milik tam. Ulama kata tu milik tam. Pasal dia hak dia balik tu cuma ada pada tangan orang. Maka kalau dia hutang 10 tahun, dia bayar lepas 10 tahun, kena bayar tiap-tiap tahun tu dia punya zakat. Jadi jangan bagi hutang kat orang. Tu dianya.
Tu pun dia pemarah kat tukang hutang. Apalah hutang, itu ambil untung pula, dia kata. Dia kena bayar zakat. Bayangkan, orang bagi hutang ni bagus zakat dia kena bayar. Rugi susut wang, nilai wang 10 tahun. 10 tahun beras tak sama dah harga tu. Betul, orang dulu bagi hutang apa? Nilai apa? Dinar. Dinar, sekeping dinar 10 tahun, sekeping dinar juga. Jadi dia tak susut. Dia tak susut nilai. Dia makin tinggi nilai dia. Dia kena zakat pun padan lah. Tapi kalau bagi duit ni rugi. Bagi hutang duit kat orang ni rugi. Sebab dia susut nilai. Bila susut nilai, zakat kena juga. Double lah. Kita sebab tu kalau kita kias dengan orang dulu dengan sekarang, jadi sistemnya tak tally sebab tu lah. Duit ringgit dia kias pada emas, harta. Tapi dia tak sama dengan emas. Sebab tu ada ulama dia tak ijma' pun kalau ikut ijma' mutakhirin lah. Mutaqaddimin dulu tak ijma' mengatakan duit kertas tu wajib zakat. Sebab pernah berlaku dalam pemerintahan Islam duit dibuat daripada tembaga. Tapi tak ada ulama kata wajib zakat duit tembaga tu. Sebab dia nak duit emas, duit perak. Sebab dia atas ain emas, ain perak, bukan atas nama dia duit. Tapi oleh kerana dia berpindah pada mazhab lain, kerana tidak Baitul Mal tak ada duit, maka diperwajibkanlah zakat duit. Sebab dah pakai duit sekarang, tak pakai emas dah. Jadi susutlah Baitul Mal tak ada duit. Jadi akhirnya fatwa mengkiaskan ianya harta dan dia dikira macam emas. Nilainya emas, tuan. Nilai yang kita bayar duit ringgit Malaysia tu untuk zakat tu nilai dia emas. Nisab dia emas. Tapi dia sendiri bukan ketua emas. Bukan ketua emas sebab dia susut. Semalam beli aiskrim Malaysia dah RM1 dah. Zaman kita dulu sekupang. Sekupang. Dan ini dah 5 kupang RM1. Bayangkan dia susut. Kalau hutang 10 tahun, silap-silapnya susutnya separuh. 10,000 kita bagi hutang dekat orang. Kalau 10,000 tahun ni 2020 10,000 boleh beli sebiji motor. Bayar tahun 2030 tak boleh beli motor dah. Zakat kena tak? Kena. Ada ulama yang strict kata ni zalim, kata dia. Menginayai orang kan, pakai memperwajibkan zakat ketika tu. Jadi sebab tu berlaku ada ulama yang dia tengok fokus pada tu, dia haramkan. Dia kata tak ada duit ringgit tak kena zakat. Salah seorang ni Haji Syed Qodiang. Tapi jumhur ulama bersepakat, Jabatan Agama Islam mengatakan ringgit Malaysia ni wajib zakat kerana maslahah sebenarnya. Maslahah untuk cari orang kaya. Jadi sebab tu jangan dizakatkan orang yang miskin, orang yang tak kemampuan sebagainya. Okey. Syarat wajib zakat ialah Islam, merdeka, milik sempurna dan nisab. Maka nisabnya sama macam nisab biji-bijian, iaitu 10 ausuk lah. Kias ke sana. Jadi sawit tak kena, buah pelam tak kena. Perlih kena perlih. Pelam harum manis nak dizakatkan. Saya tak tahu nak ikut nisab mana. Dia kaya jual mahal, buat zakat perniagaan. Tetapkan apa yang katakan zakat perniagaan yang kena. Tapi kena ada akaun keluar masuk lah. Dah nak kenakan zakat juga. Ataupun tengok kata dia banyak dalam bank, banyak, keluarkan zakat. Boleh je. Okey. Waktu wajib zakat biji-bijian ialah ambil isinya sudah keras, sekira-kira boleh dimasak. Boleh makan lah. Masuk isi lah. Dan pada buah-buahan apabila sudah tua. Jadi kalau kita kata beras, kalau masak jadi beras lah. Jangan muda hijau lagi. Kalau masak jadi emping, tak mau, lembek gitu. Yang masak keras, yang bila keras dia boleh tahan. Padi pun kalau tak cukup masak dia rosak. Yang cukup masak tua lah, panggil tua lah. Padi masak, tapi istilah panggil masak kuning. Yang tu dia boleh tahan.
Tapi kalau belum kuning, dia akan rosak. Dalam kitab Matla'ul Badrin berkata nyata mekarnya, dipetik daripada situ lah, dipanggil naqal. Maksudnya sudah kuning, tanda hendak masak. Baik. Nisab yang kurang dari suatu jenis tidak boleh ditampung dengan jenis yang lain. Itu kata adil. Beras tak cukup, tapi kalau campur dengan benda lain cukup. Tak kena. Seperti gandum dengan padi, dia ada dua bendang, satu bendang gandum, satu bendang padi. Di Malaysia tak jadilah, tak berlaku. Di Mesir ya. Dalam satu bendang tu dia akan tanam padi, dia akan tanam gandum. Tapi kalau ikutnya dia musim padi dia padi, musim gandum gandum. Orang Arab dah makan padi, Arab Mesir pun dah buat bendang. Tapi dia tak makan macam orang Yaman lah. Orang Yaman makan nasi Arab hari-hari. Itu pun makan roti juga. Dia tak boleh kenyang nasi tu. Dia sedap je nasi, dia seronok makan nasi, tapi dia kenyang dengan roti juga. Arab Mesir tak boleh kenyang dengan nasi. Nasi tu dia kalau macam kita makan mi, makan mi bihun itu seronok-seronok itulah. Dia nak roti juga, tapi seminggu sekali tu adalah nasi. Kalau orang datang tetamu, dia jamu nasi dah kira special lah. Macam kita orang datang jamu pizza, dia bagi dia special lah nasi ni. Tapi dia tak boleh makan hari-hari, dia makan roti yang murah. Nasi pula orang Arab mana reti makan nasi macam kita. Nasi masak tak nak nasi dengan air kosong ni, nasi putih ni, dia tak reti. Dia makan nasi minyak. Nasi minyak. Jadi dia tanam padi banyak. Beras Mesir murah daripada beras kita, tapi beras Mesir kita orang Melayu tak boleh makan. Dia beras pendek, beras Jepun. Buat sushi boleh lah. Dia macam sushi tu lah. Macam mana boleh kenyang, makan mengantuk. Sebab tu orang mengaji Mesir dulu, kalau kena musim makan beras Mesir ni, mengantuk tidur, dia gemuk dengan badan. Memang nasi dia kena masak, lepas masak terus makan, jangan tunggu sekarang dia jadi pulut, melekat. Orang panggil kuah tak mesra. Orang Melayu mana boleh makan nasi kuah tak mesra. Tuang kuah tak pi masuk dalam nasi, tak boleh pi. Apa nasi tak serai? Nasi tak serai tak mau. Nasi lembek tak mau. Kami terpaksa beli beras Filipin dia ekspor ke Mesir. Beras dia macam beras lebih kurang beras kita lah. Mahal sikit pada beras Mesir. Beras Mesir 8 kupang masa tu, 80 sak. 80 qish, 8 kupang lah lebih kurang sekilo. Beras Filipin RM2 lebih. Masa tu rasa mahal beras. Balik-balik sini lagi mahal beras ni. Apa? Tetapi boleh dibuat penampung jika bersuatu jenis, cuma macamnya, nauknya lain saja berlainan. Seperti beras nacin. Apa kita rumi kita apa? Nacin dengan beras pulut, atau beras siam dengan beras masuri. Masuri pun masuk. Mana ada dah beras masuri ni. Kemudian dikeluarkan zakat mengikut kadar pertengahan atau mengikut kadar banyak, tiap-tiap macam itu. Inilah yang afdalnya.